Sebab itu dia semakin kuat iman di dalam Islam dia, sampai ke anak cucu dia turun bersama orang Islam. Bukankah pahala itu akan mengalir sampai kita? Jadi alangkah baik kalau benda ini dapat disambut. Dan insyaAllah kalau kita berpeluang nanti pulang ke Malaysia, ambillah walau seorang dekat. Jangan ambil putih-putih je. Yang cokolata belum kawan je saya, tak ambil jangan. Ambillah kan, tak kisah. Kita bukan melihat realiti warna kulit. Cokolata ke, kahwah ke, Syahid Halib ke, tak masalah. Okey? Baik. Lafaz yang ketiga Nabi sebut untuk terima ta'am wa taqra'us salam. Ajaran yang ketiga. Wa taqra'us salam. Menyampaikan salam. Sama ada kita jumpa kawan, kita sampaikan salam. Kita jumpa dia, Assalamualaikum kawan. Assalamualaikum. Salam. Orang kita senang, Assalamualaikum. Cepat kan? Assalamualaikum. Terus rosak salam. Okey. Ataupun kita tidak direct, tapi kita minta kawan kita sampaikan salam. Contoh orang kita, akhi, sampaikan salam pada kawan saya sekian-sekian. Orang Melayu kita lapik dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak wajib sebut itu. Tak wajib sebut itu. Tak semestinya. Ada dulu dalam 2-3 tahun, 4 tahun lepas, menjadi orang misi-misi di Malaysia. Kalau kita sebut sampaikan salam saya ke wali, lepas tu orang yang nak disampaikan salam tu kena, mana salamnya? Jadi kena jawab tepat. Sampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalau kita rujuk hadis-hadis yang berkenaan dengan penyampaian salam kepada orang lain ini, tidak ada pun lafaz begitu. Bahkan dalam masalah sebut inna rajula masalan aqra'a 'alaika salam. Laki itu telah menyampaikan salam kepada kamu. Tak ada pula inna rajul aqra'a 'alaika salam bilafzi assalamualaikum. Tak jumpa lagi. Jadi sebenarnya apa yang telah dibawa oleh masyarakat Melayu lampau sampai ni tak ada masalah. Sampaikan salam. Orang Melayu kita yang terakhir ni kata mana salamnya? Salam telah sampaikan salam kan? Itulah salamnya. Okey, dia tak ada masalah kita sampaikan salam sama ada kepada kawan kita yang depan mata kita ataupun yang jauh dengan lafaz sampaikan salam. Sayyidatuna Aisyah pernah Nabi menyampaikan salam Jibril kepada Sayyidatuna Aisyah. Subhanallah, hebatnya Sayyidatuna Aisyah ni sehingga Rasulullah pernah kata inna Jibril aqra' alaiki salam. Jibril menyampaikan salam, sampaikan salam kepada kamu hai Aisyah. Lantas Sayyidatuna Aisyah pun kata wa alaihi salam. Subhanallah, sampai begitu sekali. Kita memang tak adalah malaikat bertak nama salam kita. Okey, lafaz assalamualaikum ada orang kadang-kadang dia bagi salam dia sendiri assalamualaikum. Baik. Boleh juga sebenarnya kalau kita lafazkan salam, salamun alaikum. Salamun alaikum. Juga tidak bermasalah sebab dalam Al-Quran disebut ahli syurga nanti di akhirat nanti mereka akan melafazkan salam dengan menyatakan salamun alaikum. Dan Al-Quran sebut salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad. Salam sejahtera ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu di dunia dahulu, maka syurga adalah sebaik-baik tempat tinggal. Maka dalam Al-Quran yang nyatakan salamun alaikum. Kalau kita nak bagi lafaz sampai jumpa kawan kita sebut salam. Assalamualaikum ya akhi, salamun alaikum. Tak sebut assalamualaikum juga tiada masalah. Cuma para ulama menyatakan lafaz di dunia ni salam dia dengan lafaz assalamualaikum. Di syurga nanti salamun alaikum. Okey. Tapi kalau kita nak cepat sikit, nak pergi lafaz salam dengan lafaz syurga tak ada masalah. Tapi yang terbaik adalah sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW dengan melafazkan as-salam dengan ada alif lam. Lafaz salam yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana lafaz itu hanya digunakan di dalam majlis-majlis sahaja. Dalam awal majlis kita akan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau jumpa kawan? Waalaikumsalam. Biasa tak jumpa kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Orang kata, ada majlis ke kan? Sedangkan yang terbaik adalah begitu. Saya dulu juga begitu. Tapi bila kita sebut lagi, kita pun terasa. Kita dah sebut yang terbaik begitu, tapi kita tak laksanakan. Mula-mula orang jadi pelik. Bila orang lama kita biasa. Apa salah kalau kita bagi salam menggunakan yang terbaik? Itu kawan tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gelap lantak lah kan? Lantaklah orang pasal gelap macam ni pun. Sekurang-kurangnya kita melaksanakan yang terbaik. Assalamualaikum pendek penuh.
Orang Melayu kita memang suka benda yang khas, sampai ibadah pun suka yang khas. Jadi saya juga galakkan lah, apa kata kita buat satu budaya baru. Walaupun mungkin orang gelap, tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, apa khabar? Dia punya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwan wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Walaupun agak panjang, tapi sebenarnya pahala juga lebih banyak berbanding dengan kita bagi salam ringkas ataupun salam yang shortcut gitu. Baik, pengajaran yang seterusnya para hadirin rahmati Allah SWT, pengajaran yang keempat, Nabi sebut wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu bagi salam kepada orang yang kamu kenali ataupun kepada orang yang tidak kamu kenali. Baik, mengapa Nabi SAW menyatakan perkara ini? Kita biasa bagi salam kepada orang kita kenal. Bahkan kalau kita kenal orang tu, tiba kita lalu tak bagi salam, dia terasa. Itu biasa. Tapi mengapa Nabi SAW menyatakan ala man arafta wa man lam ta'rif, bagi salam pada orang yang kamu kenal atau pada orang yang tidak kamu kenali? Apa hikmah di sebalik itu? Baik, para ulama mengkaji dan menyatakan hikmahnya adalah kita bagi salam pada orang kita kenal, kadang-kadang ada benda yang kita nak. Contoh, saya minta tolong dengan doktor. Saya sebut nama manja, takut orang pilih pula, tak apalah. Doktor tu tak beritahu sama. Dia minta tolong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Dia pun jawab, ada masalah sikit ni. Bagi salam sebab sebagai pemudah cara. Kalau orang yang kita tak kenal, kalau kita bagi salam juga, maknanya memang kita bagi salam bukan dengan sebab benda. Kita bagi salam kerana hanya Allah SWT. Sebab tu, oleh kerana kita selalu bagi salam kepada orang yang kita kenal, sebab kadang-kadang ada benda. Contoh, kita bagi salam kepada baik Muslim, supaya urusan dipermudahkan. Jumpa saya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, ada sikit macam ni. Okey, salam makna, salam ada benda. Tapi kalau kita bagi salam kepada orang yang kita tidak kenali, sebenarnya itu bukti kita bagi salam hanya kepada Allah SWT. Cuma masalah masyarakat kita pula, bila kita bagi salam kepada orang yang kita tak kenal, yang diberikan salam tanya balik, kita kenal ke? Pernah jumpa ke? Tak pernah kita kata. Contoh saya bagi salam kepada orang yang saya tak kenal. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Kenal ke? Dia tanya. Tak kenal makcik. Itu bagi salam buat apa? Saja. Sebenarnya tak ada masalah kita bagi salam kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenali. Bahkan bagi salam kepada orang yang kita tidak kenali itu lebih besar dari sudut ikhlasnya kita bagi salam kerana Allah SWT. Baik. Ada di kalangan para sahabat Nabi orang kata apa? Kegemaran mereka adalah memberi salam kepada kanak-kanak. Sebab memberi salam ni sebenarnya daripada menangkap ukhuwah, dia juga menunjukkan rasa kita nak menyatakan kita ni sama dengan masyarakat yang lain. Apatah lagi kalau kita mempunyai status yang tinggi berbanding dengan orang lain. Contoh kita orang alim, contoh kita orang yang berpangkat, tiba-tiba kita jumpa budak kecil budak jalan, ataupun orang yang tengah minta sedekah, ataupun kita nampak ada orang menangis, ikutlah kita lalu pergi dia, Assalamualaikum, apa khabar? Sebenarnya ia akan meruntuhkan nilai kita. Buatlah pernah siapa pernah bagi salam kat budak kecil? Muhammad ni pernah bagi salam kat budak kecil? Budak kecil Arab yang Muhammad tu, kita bonggak-bonggak kita tu. Kalau kat Haram jarang dengar, tapi kalau kat Muhammad still gitu, bonggak-bonggak. Kadang-kadang pun tidak, Assalamualaikum. Jarang sebab orang yang memberi salam ni, kalau kita rendah ke atas biasa, tapi bila orang atas ke bawah, kalau bukan dalam majlis, susah dia nak beri salam sebab dia rasa dia tinggi, dia rasa dia lebih mempunyai status yang lebih besar berbanding dengan orang yang diberikan salam. Sebab tu di kalangan para sahabat, mereka suka memberikan salam kepada kanak-kanak kecil. Dia kesan besar tu, budak kecil tu juga akan rasa dia hormati dan dia akan rasa sayang pada orang yang beri salam tu. Dan dia akan kenal tu, saya budak kecil pun diberi salam. Dia biasa penghormatan. Jadi antara cara yang boleh menghilangkan ego kita adalah apabila kita memberi salam kepada kanak-kanak kecil. Dan antara yang saya perasan ulama mesti buat, tanya mereka mencium tangan kanak-kanak kecil. Ya, budak kecil cium tangan. Kita Malaysia tak ada tu. Kita yang suruhkan tangan kita untuk cium tangan saya. Betul kan? Tapi kalau di sini tidak Kat tengok ulama-ulama besar biasa mereka cium tangan kanak-kanak kecil, bahkan kadang-kadang dia cium tangan kita selaku murid mereka untuk merendahkan nilai ego yang mungkin ada dalam jiwa masing-masing. Baik. Yang kelima, para hadirin rahmati Allah SWT,
bagi salam, bagi makan, menunjukkan hidup kita di dunia ini perlu dengan hormat, menghormati dan penuh dengan rasa harmoni, baik sama Muslim ataupun dengan non-Muslim. Sebab tu kalau kita tengok, tidak mustahil dengan akhlak Islam yang baik ini menyebabkan masyarakat non-Muslim begitu menunggu-nunggu kedatangan umat Islam di dalam membebaskan negara mereka daripada belenggu kerajaan-kerajaan kufar yang lain. Macam berlaku di Mesir. Ya, orang Kristian sini atau orang yang tidak beragama di sini, mereka menunggu kedatangan masyarakat Arab, iaitu generasi para sahabat, untuk datang membuka kota Mesir daripada jajahan takluk kerajaan Byzantine. Kenapa kezaliman walaupun mungkin semua agama? Mesir sebahagiannya beragama Kristian. Bahkan dikatakan segelintir kecil beragama Kristian. Kebanyakan besar ketika itu tidak beragama. Pun begitu, walaupun Kristian sama Kristian, mereka tidak dapat hidup dengan harmoni. Mereka menunggu kedatangan umat Islam untuk membebaskan mereka. Jadi sebab tu, kalau kita lihat Tut'imut Ta'am wa Taqra'us Salam ini, dia menunjukkan keharmonian hidup di antara Muslim, sesama Muslim dan juga Muslim dengan non-Muslim. Dan itulah yang kita harapkan yang akan berlaku di Malaysia apabila Islam dapat diterjemahkan dengan baik di Malaysia. Hari ini orang takut, orang takut kepada hukum hakam syarak. Seakan-akan hukum hakam itu adalah hukum yang ngeri, yang brutal, yang sadis, yang menakutkan, yang begitu menzalimi. Tapi kalau dah dapat dilaksanakan, cukup dengan 5 tahun saja, memang tak ada harapan lah orang nak menentang ni. Sebab bila dilaksanakan, orang akan nampak kecantikan Islam di sini dengan keadilannya, dan perkara ini akhirnya dapat diterapkan sebagai contoh di Malaysia pada jiwa masyarakat Kelantan. Orang bukan Islam di Kelantan bila ditakut-takutkan, nanti kalau dulu sokong lah itu bulan lah, nanti potong tangan tu. Betul tak? Orang Cina Kelantan biasa sebut, saya nak takut apa? Yang kena potong tangan mencuri, saya tak curi, saya tak kena potong tangan. Nampak? Benda yang dimomok-momokkan daripada mula orang Islam sendiri kadang-kadang, kalau dah dapat kita laksanakan Islam dengan baik, orang akan nampak cantik Islam dan orang akan tahu inilah sebenarnya maksud Islam itu, rahmat lil alamin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keharmonian hidup, yang mana keharmonian itu tidak akan berlaku melainkan setelah dilaksanakan Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni satu kaum yang jadi mulia kerana dilaksanakan Islam. Kalau dilaksanakan benda lain selain Islam, kita akan dihina oleh Allah SWT. Beza Islam dengan bukan Islam. Agama Islam dengan agama bukan Islam. Agama Islam kalau dilaksanakan, majulah umat Islam. Kalau ditinggalkan, mundurlah umat Islam. Beza dengan agama lain, dilaksanakan mundur, ditinggalkan maju. Contoh yang berlaku pada agama Kristian, yang satu ketika dahulu pihak gereja menangkap orang-orang yang mengatakan bumi ini bulat, sebab bercanggah dengan pandangan gereja mengatakan bumi ini tak bulat, dia straight begitu saja. Bagaimana orang yang mula-mula menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggeris, kira orang yang memberikan manfaat besar tu pada agama Kristian, sehingga kitab Bible dapat difahami oleh masyarakat Kristian yang tidak pada asalnya dalam bahasa yang bukan bahasa Inggeris. Orang yang mula-mula menterjemahkan ke dalam menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggeris telah ditangkap oleh pihak gereja dan telah dibunuh. Kerana pihak gereja risau isi kandung Bible akan difahami oleh orang, dan akhirnya mereka mula mempertikaikan agama Kristian. Memang beramal dengan agama membawa kepada kemunduran. Akhirnya berlakulah zaman gelap bertukar kepada zaman Renaissance, ataupun macam-macam cara sebut. Cikgu saya mengajar sejarah dulu macam Renaissance dan Renaissance, saya tu ada satu mungkin khilaf kiraat. Mereka berubah kerana apa? Kerana mereka meninggalkan agama Kristian yang dibawa, yang telah ditokok tambah dengan ucapan-ucapan jahat daripada para pendeta Kristian dan juga Yahudi. Tapi agama Islam semakin kita pegang, semakin akan nampak izzat Islam sendiri. Dan kenapa? Kerana Islam ini daripada Allah. Dan bila kita laksanakan berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah, maka kenalah kepada ketentuan dan juga tetapan yang diletakkan oleh Allah, yang juga telah menciptakan alam dan bumi ini berdasarkan undang-undang yang telah diciptakan olehnya sendiri. Baik, selesai hadis yang ke-5. Okay. Jadi satu budaya yang baik, kita bagi makan kepada orang ini satu budaya yang baik. Dan ini orang lain kita sangat baik. Sebab bagi makan ni seronok, kita seronok. Maka orang kata benda yang paling seronok dalam dunia ni adalah makan free. Itu yang paling menarik sekali. Cuma kadang-kadang ada juga orang yang dia anggap, saya sebutlah pengalaman peribadi saya. Ketika saya pulang dulu, saya telah diminta oleh pihak kawan-kawan di Malaysia untuk menjawab beberapa soalan
soalan agama yang akan disiarkan dalam akhbar Arakah. Ada soalan yang pernah sampai kepada saya. Apa hukum kita buat rumah terbuka? Bukankah Nabi tidak pernah buat? Dan bila dia orang buat rumah terbuka, ada kata haram pergi. Nah iyalah, kalau haram tak apalah, awak tak pergilah. Kita pun tak masalah kalau awak tak pergi kan. Tapi dari segi hukum asal tidak menjadi masalah. Tidak semua benda yang Nabi tidak buat itu mesti ditinggalkan. Nabi tak buat maksudnya tak ada hukum. Kalau kita buat apa hukum dia? Melihat kepada pandangan syarat yang lain, melihat kepada dalil-dalil yang lain. Contoh, buat rumah terbuka boleh jadi haram kalau dijamu tu cicak goreng ataupun anjing masak kicap, ikut kan? Jadi rumah terbuka tu hukumnya haram. Ataupun perbuatan itu hukumnya haram, atau perbuatan itu haram kan? Baik, kalau dijamu tu benda yang baik, maksud kenapa jadi haram? Okey? Jadi kadang-kadang ada, saya sebut ni sebab berlaku. Ada orang kata tak boleh sebab Nabi tak buat rumah terbuka. Laisa hunaka baitun maftuh fi ahdi Nabi. Dia kata begitu. Sedangkan rumah Nabi tu maftuh pula yaum. Rumah dia tak terbuka-buka. Sebab rumah dia buka dah satu hari. Okey? Jadi tak ada masalah ya. Dan kalau dia kata haram tak apalah, dia tak pergilah. Kita saja yang pergi. Ya, bila hubungan kita bab ni selesai. Kita masuk pada hadis yang ke-6. Satu benda yang saya nak sentuh di sini. Kadang-kadang kalau kita perasan bila orang meninggal, dia akan buat majlis tahlil. Tahlil, lepas tu majlis ada 40 hari. Di Mesir pun ada benda tu. Dia panggil Arba'inat. Saya dengar pun berlaku. Sebab Syekh Syed Syekh tu ada cerita tentang kelas. Sebab hari tu hari yang ke-40 ayah beliau meninggal. Jadi ada buat macam majlis sikit lah. Rupanya benda yang kita buat di Malaysia tu mungkin diambil daripada tradisi yang dibuat di Mesir. Buat kenduri ada orang kata tak boleh kan. Bid'ah. Jadi sebenarnya benda ni tidak kena sama sekali. Tak ada masalah ni kita buat sebab tujuan kita jamu orang. Dan Nabi kata tu ta'imut ta'am. Jadi tak ada masalah untuk kita buat sebarang majlis bagi orang makan. Cuma kena hati-hati. Bila buat majlis tahlil jangan pakai duit si mati. Sebab duit si mati, bila dia mati seorang maka duit dia menjadi hak. Pertama, kalau dia berhutang dengan Allah kena selesaikan. Kalau dia berhutang manusia diselesaikan, kemudiannya urusan dia. Kayak kafan dia, mandi mayat, apa semua. Selepas selesai semua benda tu, siapa yang memiliki wang dia, harta dia? Ahli waris yang lain. Yang tertakluk, yang telah disebut dalam kitab-kitab miras. Jadi orang-orang ni yang berhak dapat duit si mati. Kalau kita keluarkan siap-siap duit yang ni bukan untuk si mati, ni bukan untuk warasah, ini untuk kenduri arwah. Kita dah makan harta orang lain. Boleh nak buat begitu dengan syarat mendapat kesepakatan daripada orang yang berhak mendapat warisan. Contoh katakan yang berhak dapat, katakan 10 orang. Kita panggil 10 orang, kita kata minta izin sikit, kita keluarkan sikit duit kita masing-masing pada harta semati untuk kita ni. Okey, katakan semua setuju berikan seorang. Baik, yang seorang tu mesti dibagi hak dia. Baik, itu hak dia. Saya sangat risau kalau di Malaysia kadang-kadang dia tak raikan benda ni. Habis dengan harta semati buat kenduri arwah. Tak pasal-pasal kita telah makan harta yang tidak sepatutnya. Kita yang makan tak apalah makan, itu kita bukan tahu. Yang buat pula kan. Okay? Jadi hati-hati kalau kita ada keluarga meninggal kamu semua, jangan menggunakan wang kenduri arwah itu dengan duit semati. Pakai duit kita ataupun kalau nak guna duit semati, minta izin daripada orang yang berhak mendapat harta pusaka tersebut. Kalau dia tak izinkan, tak lihat tu duit dia. Walaupun budak kecil. Masuk pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 berbunyi, An Anasin عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Hadis memang makruf. Tak, budak kecil pun hafal hadis ni saya. An Anas radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang bermaksud daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, tidak akan beriman seorang pun di kalangan kamu semua sehinggalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak akan beriman salah seorang di kalangan kamu melainkan setelah dia mencintai saudaranya seumpama dia mencintai dirinya sendiri. Baik, sebelum kita bincang panjang berkenaan dengan hadis ini, kita lihat sedikit siapakah dia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
Sayyidina Anas bin Malik, nama asalnya Sayyidina Anas bin Malik bin Naud bin Damdam. Anas bin Malik bin Naud bin Damdam. Anak kepada seorang sahabat Nabi, sahabat perempuan Nabi, sahabat Nabi yang namanya Ummu Sulaim. Ibu kepada Sayyidina Anas namanya Ummu Sulaim. Okey, Ummu Sulaim. Anaknya Anas. Ketika Nabi SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah, masing-masing bawa hadiah kepada Nabi. Sebab orang Ansar suka sangat Nabi datang. Pertama, mereka sebelum ni memang biasa mendengar perkhabaran tentang Nabi akhir zaman daripada mulut-mulut Yahudi. Gaduh sikit dengan Yahudi, kata nantilah datang Nabi akhir zaman, nanti kami bersama dengan Yahudi tu kami berlawan kamu orang Arab. Jadi orang Ansar ni daripada suku Aus dan juga Khazraj, mereka sudah lama mendengar tentang perkhabaran Nabi akhir zaman. Apabila mereka beriman dengan Nabi dan mereka menunggu kedatangan Nabi SAW, maka kedatangan Nabi di Madinah ketika itu adalah satu rahmat besar kepada mereka, sehingga mereka datang berduyun-duyun bertemu dengan Nabi, membawa harta yang mereka miliki untuk dihadiahkan kepada Nabi, walaupun tidak ada arahan dari Nabi kena setiap orang buat hadiah ke Nabi. Atas dasar rasa gembira, sukarela, masing-masing bawa hadiah untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Masing-masing bawa Bahkan kalau kita tengok cerita peristiwa hijrah, masing-masing berebut biar Nabi duduk di rumah mereka. Jadi kata rumah saya ni, kata rumah saya, sampai pekat-pekat minta Akhirnya Nabi kata biarkan unta saya jalan, nanti unta saya akan berhenti di tempat yang Allah mahukan saya berhenti di situ. Akhirnya unta Nabi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu tersimpan satu surat semenjak 1000 tahun sebelumnya, yang mana surat itu ditulis oleh seorang raja dari Yaman, namanya Tubba. Namanya Tubba. Raja yang namanya Tubba ini telah menulis satu surat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, menyatakan keimanan Tubba yang merupakan raja Yaman ketika itu. Dia beriman kepada Rasulullah, dia nyatakan surat itu, saya beriman dengan kamu, beriman dengan risalah kamu, beriman dengan kitab suci kamu, dan kalau saya jumpa kamu alangkah bahagianya, kalau saya tak jumpa, tolong jangan lupakan saya di akhirat nanti. Saya telah pun beriman dengan kamu dan beriman dengan agama yang diturunkan oleh kamu. Lebih kurang isi kandung surat tersebut. Dan para pendeta Alkitab ketika itu menyatakan kepada Raja Tubba, berdasarkan kitab-kitab lama, rumah inilah yang akan menjadi tempat persinggahan Nabi akhir zaman nanti. Akhirnya Raja Tubba simpan surat itu di rumah yang dinyatakan oleh para pendeta Alkitab ketika itu, dan rumah itu diwarisi bergenerasi ke generasi. Surat itu disimpan sehinggalah akhirnya surat itu disimpan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, dan akhirnya surat itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cerita ini kita akan jumpa kalau kita baca dalam tafsir pada ayat surah Al-Hadid, kalau saya tak silap, ahum khairun am qaum Tubba, adakah mereka lebih baik ataupun kaum Raja Tubba. Dan surah Al-Hadid, kalau saya tak silap, cerita ini akan disebut berkenaan dengan kisah surat yang ditulis oleh Raja Tubba kepada Rasulullah SAW, yang mana di antara Tubba dengan Nabi 1000 tahun lebih. Dan cerita ini mula-mula sekali saya dengar daripada mulut guru saya, Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini. Bila cerita itu pada saya pergi ziarah rumah beliau dekat belakang rumah perak kita ni. Mana jalan besar? Di sini. Belakang ni. Masih sat belakang ni. Belakang ibarat kita ni. So, mesti lepas sikit lah. Jadi saya dengar cerita ni mula-mula daripada beliau Dan kata Syekh Sa'ad Jawish, memang surat itu disimpan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi akhirnya Nabi pun tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sementara, sehinggalah dibina masjid Nabi SAW. Baik, ketika mereka datang, ketika Nabi datang ke Madinah, orang semua datang bawa hadiah, melainkan ibu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata ibu Sayyidina Anas yang namanya Ummu Sulaim, saya tak ada hadiah, melainkan hanya seorang. Melainkan saya satu saja ya Rasulullah, iaitu anak saya Anas. Satu Sayyidina Anas, kalau ikut pendengar sebagai riwayat ini, umur 10 tahun. Ambillah beliau ya Rasulullah, ambillah anak saya ini untuk menjadi khadam kamu yang akan berkhidmat kepada kamu. Dan akhirnya Sayyidina Anas menjadi khadam kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Sebab Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Okey, daripada umur Sayyidina Anas 10
10 tahun. Akhirnya ketika Nabi wafat, umur Sayyidina Anas bin Malik adalah 20 tahun berdasarkan sebagai riwayat. Okay, jadi Sayyidina Anas ini itu kelebihan dia. Dia menjadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya berpandangan sebenarnya itulah hadiah yang teristimewa buat Nabi ketika itu. Orang lain buat emas, orang lain buat macam-macam, tapi ibu Sayyidina Anas yang tidak mempunyai sebarang harta diberikan anak yang disayanginya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya itulah hadiah yang paling menarik yang diberikan kepada Nabi pada hari itu. Dan pernah ibu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warda minta kepada Rasulullah agar mendoakan Sayyidina Anas. Kata, wahai Rasulullah, ini Unais, ini anak saya nama Anas, doakanlah beliau. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladah wa adkhilhu jannah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anak-anaknya, dan masukkan dia ke dalam syurga. Doa Nabi mustajab betul. Anak Sayyidina Anas dekat 100 lebih. Berapa isteri saya tak tahulah kan. Tapi kalau ada kata macam 4 ke 5 isteri kan pula, dah kucing lagi saya tak pasti. Tapi 100 lebih tu banyak tu kan. Kita tak pernah lagi bajet. InsyaAllah anak saya berkahwin, saya bajet dalam 80 orang. Terus tak kahwin dah kan. Contoh bila kata saya nak kahwin jumpa Muslim kan, apa benda perancangan, InsyaAllah anak-anak saya berkamu, saya target 80. Jadi itu yang buat tu, tak jadi kan. Biarlah awak kahwin dengan batu dengan kayu kan. Anak-anak Sayyidina Anas, saya salin di sini ya. Kalau saya kat sini ada kan 106 orang. Dalam sisi harga saya catat sikit ni. 106 orang anak betul Sayyidina Anas bin Malik. Makbul doa Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladah wa adkhilhu jannah. Anak Sayyidina Anas 106 orang. Kalau ikut dalam kitab sejarah. Harta Sayyidina Anas pula Sayyidina Anas dia ada kebun kebun, ada yang kata kebun kurma, ada yang kata kebun anggur. Kurma Sayyidina Anas berbuah setahun 2 kali. Sedangkan kurma dia setahun sekali berbuah. Dia bukannya berbuah setiasa, dia setahun sekali berbuah. Tiba-tiba kurma Sayyidina Anas bin Malik 2 kali setahun berbuah. Kata Sayyidina Anas, saya dah tengok yang pertama dengan yang kedua. Anak banyak betul. Harta memang banyak betul. Saya harap yang ketiga, iaitu adkhilhu jannah, masukkan saya dan masukkan dia ke dalam syurga. Doa Nabi, Sayyidina Anas kata saya tunggu yang ketiga. Dan pernah dalam riwayat Imam Bukhari dalam 2 minggu lepas ni kita lalu Malaysia Seri kan, di Masjid Al-Azhar, ketika mana Sayyidina Anas meriwayatkan satu hadis Nabi, ada satu orang datang kepada Nabi. Dia tanya mata sah, bila kiamat? Kita lalu dalam misalnya hari Khamis ke hari Sabtu lepas. Orang tanya kepada Sayyidina Anas, orang tanya kepada Nabi, bila hari kiamat? Nabi pun tanya, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kata lelaki itu, saya tidak ada sebarang persiapan, melainkan hanya saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi kata Sayyidina Anas, saya paling gembira dengan ucapan ini dari Nabi, sebab saya begitu mencintai Nabi, saya begitu mencintai Sayyidina Abu Bakar, dan saya begitu mencintai Sayyidina Umar. Dan saya harap saya akan bersama dengan mereka walaupun amalan saya tidak dapat menyamai amalan mereka. Jadi Sayyidina Anas ni memang orang yang begitu rapat dan intim dengan Nabi. Dan sebab itulah banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bertanya lagi Sayyidina Abu Hurairah yang tinggal dalam masjid